Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okey, seperti biasa, apabila saya ke udara ataupun mengeluarkan video ni, kebanyakannya saya berada di kebun. Okey, hari ini saya nak berkongsi satu mungkin informasi ataupun tip ataupun apa yang saya tahu kepada semua penonton berkenaan dengan baja kopi. Okey. Tapi sebelum tu, okey, kepada semua yang baru menonton ataupun yang baru jumpa channel saya ni, boleh subscribe saya, okey, dan juga tekan butang notifikasi untuk orang kata saya cuba memaparkan segala bentuk informasi ataupun tip-tip yang mungkin berguna kepada semua penanam-nanam ataupun kepada semua yang minat akan channel-channel yang berunsurkan pertanian. Okey, seperti biasa apabila saya berada di kebun, apa yang saya buat ataupun apa yang saya letak, apa yang saya cuba praktikkan, saya akan cuba kongsikan kepada semua penonton-penonton ataupun kepada semua yang subscribe saya. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, saya akan kongsikan berkenaan dengan baja organik yang biasa digunakan bagi penanam-penanam. Terutamanya penanam-penanam yang orang kata bunga, okey, penanam-penanam sayur-sayuran kecil-kecilan, dia banyak menggunakan baja kopi. Apa dia baja kopi ni? Okey, jom tuan-tuan, saya cuba kongsikan apa yang saya tahu berkenaan dengan baja kopi. Kebetulan pada 2 minggu lepas, saya berada di kedai pertanian dan saya jumpa ada satu baja kopi ni yang harga dia agak berpatutan. Harga dia adalah orang kata yang mampu milik. Okey, jadi saya kongsikan kepada tuan-tuan mungkin kebaikan-kebaikan ke baja kopi ni, sebab saya akan gunakan baja kopi ni untuk membaja durian saya. Tuan dan juga puan-puan, seperti yang saya beritahu tadi, okey, saya ada beli baja organik yang orang kata yang mampu milik, Twin Arrow Pionic. Okey, bukan Twin Arrow, sebab satu ada baja yang agak glamour juga di pasaran, Twin Arrow, tetapi ini Twin Arrow Pionic. Saya tak pasti dia adalah satu syarikat yang sama. Oh, sama tuan-tuan, Twin Arrow Fertilizer. Bermaksud ini adalah keluaran, okey, syarikat terkenal juga. Twin Arrow ni syarikat yang terkenal juga mengeluarkan baja-baja yang bermutu di pasaran. Okey, baja kopi ni tuan-tuan, okey, saya terangkan berkenaan dengan baja kopi lah. Okey, baja kopi ni adalah satu baja yang sangat bagus. Okey, sangat bagus. Yang orang kata mempunyai pelbagai kelebihan. Okey, yang mempunyai pelbagai kelebihan kepada tumbuh-tumbuhan. Kenapa dia bagus? Okey, saya akan ceritakan, saya akan orang kata cuba sampaikan. Yang pertama, ia adalah baja yang berunsur organik, okey, bioorganik, yang tidak orang kata memberikan kesan sampingan kepada pokok. Okey, yang pertamanya. Okey, kalau baja NPK yang mempunyai unsur kimia yang tinggi seperti 15, kalau kita isi dalam kuantiti yang berlebihan, okey, orang kata pokok akan mengalami keracunan. Okey, pokok akan mengalami keracunan. Antara gejala dia lah daun terbakar, pucuk mati dan juga boleh menyebabkan kematian kepada pokok. Tetapi baja organik ni seperti kita tahu, dia mempunyai unsur orang kata yang mesra kepada alam, yang tidak menyebabkan kesan yang orang kata terlampau orang kata kuat kepada pokok. Lepas tu dia bersifat slow release. Slow release ni maksud dia diserap kepada tumbuh-tumbuhan, kepada pokok kita dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Dan juga mengambil masa yang lama. Berbeza dengan baja NPK, sama ada 15, 16, 16, 16. Dia
kesan dia kepada pokok sangat cepat, tetapi orang kata dalam masa yang sekejap. Bermaksud kita nampak kesan dia cepat, tetapi pokok akan mengalami kekurangan nutrisi dalam masa sekiranya baja tersebut habis. Jadi untuk baja organik ni, dia slow release. Apa yang maksud slow release ni, dia diserap di pokok dalam kuantiti yang sedikit tetapi dalam tempoh masa yang lama. Jadi kelebihan baja kopi ni adalah baja yang pertama, dia adalah mesra alam. Okey, yang pertamanya lah. Okey, yang kedua, dia dapat diserapkan kepada pokok dalam kuantiti yang sedikit dalam tempoh masa yang lama dan juga mempunyai kesan yang baik kepada tumbuh-tumbuhan. Dia mempunyai unsur pelbagai nutrisi seperti humic acid, acid amino, dan juga pelbagai unsur TE yang diperlukan kepada pokok. Apa yang baja yang saya dapat ni, Twin Arrow Pionic ni, saya dapat dengan harga tak silap saya RM45. Okey, RM45, 25 ke jap. 20, 25 kg. Okey, jadi dia agak murah, tapi mungkin unsur nutrisi dia agak kurang berbanding jenama antarabangsa. Tetapi apabila saya gunakan, saya cium bau dia, dia memang baja kopi seperti syarikat antarabangsa yang jual. Dia mempunyai bau seperti kopi. Bau seperti kopi, dan juga orang kata apabila kena tangan kita memang sangat, orang kata sangat kuat lah. Memang susah nak hilang. Memang susah nak hilang sebab apa? Bau dia sangat kuat. Berbeza sedikit dengan Zenek. Dia punya tekstur dia agak berkilat dan juga rata lah. Tapi untuk Zenek, kalau tuan-tuan perasan baja Zenek ataupun tuan-tuan nak beli baja keluaran Zenek Jepun, dia punya tekstur dan juga saiz dia adalah tidak sekata. Ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil, dan juga warna dia keperang-perangan dan juga tidak berkilat. Itu beza Zenek dengan baja kopi yang lain. Tersebut seperti yang tuan-tuan tengok tadi, yang saya keluarkan video tadi. Baja ni adalah baja yang seperti kita tengok, dia bijian yang berbentuk bulat, orang kata berwarna hitam. Dia bau dia seperti kopi. Bagusnya baja ni, dia memang banyak unsur mikro yang diperlukan kepada pokok. Lepas itu, baja ni, kalau kita guna dalam kekerapan yang tinggi, tidak mendatangkan orang kata kesan buruk kepada pokok. Sebab apa? Yang pertama, dia adalah nutrisi yang memulihkan tanah. Apabila kita tabur dia, dia akan mengaktifkan, menghidupkan, akan memulihkan tanah dan juga menggalakkan orang kata organisma baik, menggalakkan cacing-cacing tanah untuk berada di kawasan kita punya pokok. Kenapa pentingnya cacing tanah ni? Dia adalah unsur biologi dalam memulihkan tanah, menggemburkan tanah, orang kata, dan juga menyuburkan tanah. Beza dia cacing ni dia akan duduk di tempat orang kata tanah yang betul sihat. Ini baja kopi ni apa yang bagusnya, selain yang saya sebutkan tadi, dia tidak berasaskan tinja haiwan. Jadi dia bebas daripada serangan kulat. Yang kita orang kata sedia tahulah, penggunaan baja tinja haiwan ni menyebabkan orang kata kulat, menyebabkan serangan kulat yang kuat di kawasan pokok kita. Sebab apa? Dia mengandungi unsur mikrob yang banyak. Semua orang beritahu unsur mikrob yang banyak. Dia sangat bagus teh ayam ni. Tapi dalam masa yang sama, dia unsur mikrob yang jahat juga. Seperti orang kata kulat, menyebabkan
terjadinya kanker dan sebagainya. Tetapi bagi baja kopi ni, dia tidak berasaskan tinja haiwan. Okey, dia tidak berasaskan tinja haiwan, dia berasaskan sumber organik. Okey, seperti kacang soya, dan juga ikan, dan juga pelbagai jenis unsur-unsur yang penting kepada tumbuh-tumbuhan. Okey tuan-tuan, seperti saya beritahu tadi, saya akan membaja durian, anak pokok durian ni yang berumur lebih kurang dalam 5 bulan dia punya umur dia, selepas tanam. Ketinggian saya tanam hari itu adalah sekitar 3 kaki. Sekarang ni dia menghampiri kepada 5 kaki lah. Dia lebih kurang berapa tadi? 5 bulan. Jadi baja yang saya gunakan baja kopi. Seperti yang saya terangkan. Baja kopi ni baja yang mempunyai pelbagai unsur nutrisi yang diperlukan kepada tumbuh, kepada pokok-pokok. Dia mengandungi pelbagai unsur yang orang kata diperkayakan dengan terutamanya humic acid, dan juga asid amino. Cara saya tabur pada pokok ni, saya tabur hanya sekitar 2 genggam, segenggam lebih sikit je lah. Genggam lebih sikit untuk saya taburkan di keliling pokok. Jadi saya akan tabur kepada pokok-pokok yang seterusnya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya banyak menggunakan baja organik untuk pokok saya ni. Sebab apa? Seperti yang saya beritahu ataupun kepada penonton-penonton yang telah subscribe saya ataupun dah tengok saya punya video ni, saya ada terangkan saya punya kebun ni ialah tanah yang banyak guna semula. Saya banyak gunakan organik, seperti saya beritahu tuan-tuan sebelum ni. Saya ada gunakan baja kompos, lepas tu saya ada gunakan baja 555. Jadi hari ni saya nak membaja menggunakan baja kopi lah. Baja kopi ni seperti yang saya beritahu, dia banyak brand baja kopi ni. Baja kopi ni first best ataupun pengeluaran pertama ataupun syarikat yang pertama yang mengeluarkan baja kopi ni adalah Zenex, keluaran daripada Jepun. Tetapi amat sukar lah untuk didapati. Lepas tu dengan harga dia yang mahal, 20 kilo 138 something, ada yang jual 140 lebih kurang macam tu. Tapi sekarang ni kita dah banyak orang kata choice ataupun banyak pilihan, dah banyak orang kata syarikat mengeluarkan baja kopi. Tetapi unsur yang ada di dalam baja ni adalah sikit kurang berdasarkan orang kata apa yang saya guna. Saya pernah gunakan Zenex 888 untuk yang pokok yang besar saya tu. Dia punya bau tuan-tuan memang dia punya sangat dahsyat lah. Bau dia bau seakan kopi. Tapi apabila kita pegang basuh dengan sabun balik rumah pun masih lagi orang kata bau tersebut tak hilang. Baja tersebut memang piau lah, campuran apa pun kita tak tahulah, tapi dia bau dia wangi tuan-tuan. Tapi dia melekat tu memang dahsyat. Lepas tu dia punya struktur, tekstur dia tidak berkilat seperti ni. Kalau Zenex dia kelabu macam tu. Jadi ini adalah keluaran Twin Arrow. Keluaran Twin Arrow. Jadi ada salah satu syarikat baja yang agak terkenal juga. Lepas tu saya kebetulan pergi ke kedai pertanian, saya tengok ada jual, jadi saya pakai ni lah. Seperti yang kita tahu, baja kopi ni dia diperkaya dengan humic acid, dan juga asid amino, yang membantu dalam perkembangan akar, pertumbuhan akar. Jadi saya guna tak banyak, saya guna sekitar ini segenggam.
dalam 2 genggam, segenggam setengah macam tu lah. Okey, kalau tengok tuan-tuan, alhamdulillah pokok saya selepas saya ada video yang sebelum ni, selepas saya letakkan dolomite, okey, alhamdulillah pucuk pun dah meriah. Dalam masa yang sama saya cuba masukkan unsur-unsur lain. Jadi hari ini jadi saya tak akan baja kimia. Sebab apa? Kita takut. Saya takut overdose. Disebabkan oleh apa? Mungkin pokok ni yang sedang cantik, maksud dia unsur nutrisi dia cukup. Jadi saya masukkan baja kopi lah. Baja kopi ni untuk keperluan untuk baik pulih tanah terutamanya. Keperluan orang kata mikro organisma dan juga cacing-cacing yang baik untuk pertumbuhan pokok dan juga baik pulih tanah. Okey tuan-tuan, seperti yang saya tunjuk tadi, saya tunjukkan apa dia baja kopi, apa kelebihan baja kopi dan macam mana saya gunakan terhadap pokok saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua yang menonton. Minta maaf sekiranya apa yang saya sampai ni sedikit kurang ataupun mungkin ada kesilapan daripada saya. Okey, saya minta maaf. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe, okey. Jangan lupa like dan juga komen. Okey, terima kasih kerana menyokong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.